Okey, dengar. Okey. Ya, dengar doktor. Dengar doktor, dengar. Dengar doktor. Kita tak pandai lah kita ni budak-budak tua tak pandai kan. Tak apa betul. Okey. Okey. Assalamualaikum Dr. Yahya. Saya lucu lah semua ada cucu ni. Tu sikit. Cucu ramai cucu. Okey, tak apa. Assalamualaikum Okey, doktor. Ya, saya bersalam. Kami dari Universiti Malaysia Kelantan. Okey. Okey, kami ada dapat tugasan untuk subjek gelagat usahawan. Okey. Tentang ni lah pasal entrepreneur. Okey. So, kami pilih Encik Yahya lah sebab dengan bantuan Akila ni dia kata ada seorang entrepreneur dekat dengan rumah dia. So kami pilih Encik lah. Okey. Okey, nama saya Muhammad Aidil Anwar. Saya daripada Selangor. Mana yang tu yang mana cakap itu angkat tangan? Saya. Okey. Saya. Alright. Okay. Saya Syed Muhammad Daniel daripada Perlis. Oh, Perlis. Ya. Okey. Akila lagi berapa orang Akila? 3 orang je? 3 Ya. orang je? 3 orang saja? Ada 3 5 orang je lah? 5. Kita orang berlima. Berlima? Dapat 3 je? Siapa lagi? Seorang lagi? Yang Akila. kita dengar ni siapa ni? Yalin cakap. Cakap siapa lagi? Saya Muhammad Baihaqi. Okey. Saya daripada Kelang, Selangor. Oh, Kelang. Okey. Alright. Saya Farahin daripada Melaka. Oh, Melaka kat mana? Melaka dari mana? Melaka Melimau. Oh, Melimau. Saya Melaka Dua Tunggal. Oh. Dua Tunggal. Okey, apa tugasan tu? Tugasan dia pasal entrepreneur punya ni lah. Macam mana entrepreneur tu start dia punya perusahaan. So kita orang nak tanya macam mana Dr. Yahya punya ni lah jalan daripada mula sampailah Cik Yahya dapat ni lah. Okey, saya keluar dulu kerana di situ saya gambar bising sangat. Oh, okey. Okey, alright. Okey, saya start dengan soalan lah. Daripada Daniel dulu. Ada kolam mandi ni memang saya. Oh. Okey, apa cerita? Macam mana? Nampak? Okey doktor, kita mula dengan soalan tentang latar belakang doktor. Saya jadi boleh doktor ceritakan tentang latar belakang doktor? Dari segi apa? Akademik ke apa? Nama, umur. Nama. Okey, nama saya Yahya. Saya Yahya bin Baba. Yahya bin Baba, umur saya lahir tahun 54. 27 Januari 54, tahun 1954. Okey. Saya sekolah kebangsaan di Melaka. Di Sekolah Kebangsaan Bukit Cina Melaka. Sekolah Kebangsaan Bukit Cina Melaka. Kemudian saya masuk High School Melaka. Kemudian saya belajar di masa jangatan 6 Genda, saya di STAR, Sekolah Tunggal Peraman Ipoh. Kemudian saya belajar UKM, Perubatan. UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia. Dapat kan? Ya. Kemudian saya belajar master saya di Universiti Melaya, Master in Public Health. Kemudian pada tahun saya setahun kan, kalau nak tahu tahun saya bagi tahu ni, kalau tak saya bagi cerita latar belakang dia. Kemudian kemudian selepas tu saya belajar di London School of Tropical Hygiene and Tropical Medicine di London. Saya juga pernah belajar di Harvard University, Harvard di Amerika, Boston, Harvard University. Ada masa tu masa kerja lah. Saya bekerja, mula-mula saya kerja di Kuala Lumpur. Saya buat doktor, lepas saya buat Osman saya di Hospital Besar Kuala Lumpur. Kemudian saya belajar saya bekerja di Melaka pula sebagai pegawai perubatan di unit pediatrik, unit kanak-kanak. Kemudian saya bekerja kalau tu cakap kalau nak tak faham apa-apa tanya. Kemudian saya belajar saya kerja di Alor Gajah, pegawai kesihatan Alor Gajah. Kemudian selepas saya berpindah balik ke Kuala Langat, daerah Kuala Langat. Saya pindah di daerah Kuala Langat sebagai pegawai kesihatan. Daripada Kuala Langat saya bertukar ke Kuantan.
Kemudian saya balik Selangor di Kuala Kubu. Kemudian tukar di Kajang. Daripada Kajang saya terus ke kementerian. Saya kerja di kementerian banyak tempat lah. Salah satu saya kerja di bahagian pendidikan kesihatan. Pendidikan kesihatan yang beri promosi kesihatan. Saya jadi pengarah situ lah. Kemudian saya jadi timbalan pengarah bahagian kawalan mutu makanan, penguatkuasaan kawalan mutu makanan. Yang kalau makanan-makanan yang tidak betul di restoran itu saya yang bagi makanan. Termasuk kawalan merokok tu saya jaga juga lah. Kemudian saya tukar menjadi pengarah Hospital Kuala Lumpur. Hospital Kuala Lumpur. Hospital Kajang. Kelang. Hospital Kelang. Hospital Hospital Kelang tu. Kemudian terus saya balik kementerian. Saya masih jadi pengarah bahagian pendidikan kesihatan. Kemudian saya bertukar menjadi saya bertukar ke Institut Kesihatan Umum sebagai pengarah di Institut Kesihatan Umum. Akhir tugas saya ialah sebagai CEO, Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Promosi Kesihatan Malaysia ataupun MySihat. MySihat. Itu saya tugas last kali sebagai CEO di Malaysian Health Promotion Board. Itu segi-segi latar belakang kerja saya lah. Lagi apa lagi naknya? Okey, yang tu tentang latar belakang doktor. Jadi untuk soalan yang kedua, bagaimana doktor memulakan perniagaan doktor? Okey. Sebenarnya yang menjalankan tugas dalam bulan September 1991. Rumah saya yang buka. Rumah saya doktor juga. Rumah saya Dr. Siti Rofiah. Dr. Siti Rofiah. Rumah saya Dr. Siti Rofiah. Masa tu dia bertugas di Hospital Banting. Hospital Banting. Jadi pada saya buat keputusan. Kita buat keputusan untuk dia meletakkan jawatan. Membuka klinik khusus untuk Muslimat. Khusus Muslimat. Kerana dia di masa itu Banting tak ada doktor Melayu perempuan. Jadi kita buka di Banting dengan tujuan supaya kita punya kemahuan kita ialah kita mahu supaya melepaskan fardu kifayah kepada semua orang kita supaya orang perempuan Muslimat boleh diperiksa oleh doktor Muslimat. Masa itu tahun 1991 tu. Daripada situlah rumah saya bertugas. Saya cuma bantu dia dari segi pentadbiran sikit-sikit. Membantu dia dari segi baginda tunjuk ajar dan sebagainya. Kerana saya kerja di kerajaan. Rumah saya yang bertugas. Sebenarnya dia yang memainkan peranan perkara itu. Cuma saya bagi nasihat, tunjuk ajar kerana saya tidak boleh mengambil alih tugas tu kerana saya bertugas lagi di kerajaan. Bermula dengan itulah. Jadi kita punya perkhidmatan klinik lebih kepada memberi kebajikan kepada masyarakat, terutamanya pada Muslimat, orang Melayu, khususnya orang Melayu lah, yang perempuan. Termasuk, of course, klinik kita ada orang lelaki, ada juga anak-anak. Kemudian berjalan bagus. Jadi kita adalah sehinggalah pada tahun 2016 sampai 2016 ni. Bila saya bersara pada 2014 sahabat kerajaan. Jadi rumah saya pun tengok saya dah bersara, dia pun tak minat bukan tak minat lah, dia pun rasa kalau boleh dia pun tak maulah kerja lagi duduk kat klinik kan. Jadi pada tahun dia umur 60, 2016 anak saya juga ada doktor. Keluarga saya banyak doktor ni. Okay. Anak saya yang nombor 3, Dr. Muhammad Ali. Dia belajar di Ukraine. Dan kebetulan isteri dia pun Dr. Yeti Murni, belajar di Ukraine juga. Jadi rumah saya Dr. Siti Rofiah berpendapat sudah sampai masanya dia mengambil alih. Mengambil alih klinik ni. Jadi anak saya ni dia mulakan satu dia lebih pada mengambil inisiatif yang baguslah. Dia semangat entrepreneurship dia tinggi, minat untuk berkembang lagi tinggi, Dan dia daripada dia lah. Daripada 2016 hingga sekarang ni klinik dia berkembang kerana dia memang tugas dia lah semata-mata kerja untuk dia buka klinik ni. Dia tak ada kerja kerajaan lagi. Dia berhenti awal dan bisnes dia pun berhenti awal.
Mula itulah dia memulakan klinik pada tahun 2016. Sehingga sekarang kita ada lebih kurang hampir kepada 30 biji klinik. 30 biji klinik ya. Dengan doktor, ini semua kita punya ni. Klinik ni semua kita punya. Bukan kita pancaskan. Tak, ini semua kita punya. Dan beristilah kita berkembang. Tapi bukan saja kita buat kerja klinik. Kerana anak saya dan kita pun berpenangat banyak benda-benda yang kita boleh buat lagi. Kita buat bahagian elektrik pun kita tak panggil orang luar lagi. Kita dah ada klinik City Elektrik. Dia panggil City Elektrik. Elektrik dan kejahteraan. Lepas tu kena kita ada juga City Cetak. Kerana kita buat banner. Kita sekarang buat banner, buat banting, buat signboard. Untuk selain daripada untuk klinik kita, kalau kita ada banyak klinik, kita perlu signboard. Tapi tak payahlah pergi kedai lain, kedai yang lain buat. Kita buat sendiri. Juga kita juga membuat orang kalau nak buat iklan, buat banting, buat banner, buat signboard juga boleh buat dengan kita. Jadi kita ada juga kilang untuk buat signboard dan sebagainya lah. Di samping tu sebenarnya saya sebenarnya hanya sebagai pengurusi. Anak saya tu sebagai chief CEO untuk klinik City Healthcare ni. Kita tukar daripada klinik City menjadi kerana kita banyak aktiviti. Kita namakan kita punya aktiviti ialah City Healthcare. Dengan ada samping kita buat klinik, kita juga ada aktiviti lain. Sekarang ni lately yang kita buat ialah spa. City Beauty and Spa. City Beauty and Spa yang kita buat di Kota Kemuning. Kita buat. Jadi banyak aktiviti di samping kita buat klinik yang banyak tu. Kita juga ada spa. Kita ada City Elektrik. Kita juga ada City Cetak. City Cetak tu yang kita buat, saya sebut tadi, banner, signboard dan sebagainya. Saya kena bergerak-gerak ni kerana panas kat luar ni. Dia dekat depan rumah saya ke. Jadi itu sebahagian daripada dia. Kalau nak tanya, dan sebenarnya kerana saya sebut tadi anak saya dan kita ni anak beranak, kita selalu bincang apakah peranan yang boleh kita buat lagi. Bukan saja kita buat klinik, kita bukan saja merawat, apakah sumbangan yang kita buat terhadap masyarakat. Jadi akibat dari itu banyaklah pengiktirafan dan anugerah yang kita peroleh. Yang terakhir sekali nanti saya tunjukkan. Nampak tak ni? Macam mana tunjuk ni? Saya nak tunjuk tahu. Nanti kan saya hantar, kita baru ni kita dapat Global Halal Excellence Award. Ya. Nanti kan saya WhatsApp gambar dia kan. Okey. Apa dia? Lagi satu Global Business Leadership Award yang terakhir tau. Sebenarnya banyak kita dapat. Hasil halal untuk entrepreneurship banyak. Jadi ini semua anak saya lah yang buat kerana dia CEO. Saya sebagai pengurusi, rumah saya sebagai penasihat dan isteri dia sebagai general medical director. Anak saya yang Dr. Muhammad Ali ni, dia ialah CEO City Healthcare. Jadi dia yang uruskan. Saya sebenarnya lebih pada pengurusi je lah. Kalau ada apa-apa yang dia perlu tanya, saya cuma bagi nasihat. Apa nak dari segi, dan kalau ada jumpa sesiapa yang berkenaan, saya lah pergi jumpa supaya perkara ni dapat jalan yang baik lah. Itu sebahagian gambaran kasar. Ada nak tanya lagi? Okay, soalan seterusnya akan diambil alih oleh Nur Akilah. Kau rekod kan? Ya? Semua percakapan ni rekod kan? Dah record dah. Kan kau tak ingat kan, kau tak yakin lupa ni. Okey. Akilah, siapa tanya ni? Okey. Saya. Okey, saya tanya. Doktor dah menjalankan bisnes sebagai healthcare dan berapa target customer doktor untuk muslimah, untuk orang perempuan, sebab tak ada doktor perempuan lagi di Banting. So, siapa ni aku nak tanya? Okey, saya nak tanya. Saya nak tanya. Kan doktor banyak cawangan. Untuk City Healthcare kan doktor banyak cawangan. Jadi anggaran berapa ramai pekerja yang dalam
City Healthcare tu. Okey. Kita dalam untuk satu klinik ni dia punya kategori staff yang ada ialah satu doktor, ya, doktor. Kemudian clinical assistant. Assistant tu nurse lah. Nurse Kemudian kita ada doktor yang in charge, dia panggil apa. Sekejap, bateri saya pula kena pula. Saya kena masuk sekejap. Bateri kena pula. Boleh. Tak apa. Boleh nampak? Okey. Saya ni pakai ni. Tadi main cucu pakai telefon punya ni. Dah berat. Kerana selain itu, kita ada driver, kita ada bahagian pentadbiran, bahagian kewangan, kita ada kewangan, kita ada apa, kewangan, kita ada juga, kita ada lawyer, kita ada apa ni, pegawai perantara ni, HR, ya. Jadi staff kita sebenarnya staff yang bahagian admin dan semua dan clinical assistant lebih kurang kita ada lebih kurang 200 lebih. 200 lebih. Kemudian yang doktor kita ada lebih kurang 70 doktor. 70 doktor. Ada setengah kena klinik tu kita dulu kita sebelum PKP ni kita ada buat ke malam. Buat malam. 24 jam. Jangan tu main ni. Turun. Sekejap, saya nak kena kontrol anak cucu saya. Kerana dia kacau. Dia. Okey. Jadi kita, staff kita selain itu ada juga yang kita ambil konsultan lah. Konsultan untuk membantu kita dari segi pentadbiran, untuk membantu motivasi dan sebagainya kan. Kita ada panggil konsultan. Staff saya kalau nak kira staff hampir kepada 300 orang. 300 orang. Termasuk doktor, termasuk nurse, termasuk engineer, termasuk pekerja-pekerja bawahan, dan sebagainya. Okey. Semua ni kerja kita tahu, bukan kita perancaskan, franchise. Ada setengah-setengah klinik tu dia perancaskan. Nah, kita tidak. Kita berayar gaji. Doktor tu kerja dengan kita. Kerja dengan kita. Okey. Apa sih? Tak lagi soalan kan? Okey, faham. Seterusnya saya bagi kawan saya untuk tanya untuk cara doktor memulakan perniagaan ni. Cakap. Tanya. Apa soalan ni? Tanya. Tanya. Saya dekat dia. Saya doktor. Saya. Boleh tak kami tahu siapa yang menjadi inspirasi doktor untuk memulakan perniagaan? Sebenarnya bila kita memulakan pekerjaan tu perniagaan klinik ni sebenarnya saya cerita sebenarnya saya buat keputusan ni dengan keputusan dengan rumah saya ni kita buat selepas ini ceritalah sebenarnya lepas saya buat keputusan hari Jumaat. Jumaat masa lepas sembahyang Jumaat saya sembahyang sunat, saya munajat, saya doa. Balik saya beritahu rumah saya, buat keputusan. Terus saya buat keputusan bahawa saya nak buat klinik. Terus itu. Itu tadi inspirasinya berdasarkan kepada bahawa saya nak buka klinik untuk melepaskan pada kepayah. Untuk bantu muslimat orang Melayu di kalangan yang perempuan, khususnya perempuan lah. Untuk mereka ni dapat diperiksa oleh doktor perempuan. Itu saja. Itu matlamat saya itu je. Saya nak kata inspirasi tak ada doktor dulu mana kan kawan saya, tak adalah. Kita lebih, yang ni saya kerja dengan kerajaan dan rumah saya kerja dengan kerajaan, jadi kita tak ada nak pingu kerana klinik mana. Dan masa dulu doktor Melayu pun tak ramai kan. Masa saya walaupun nak saya punya batch yang keluar tu saya third batch, saya batch ketiga UKM, cuma 16% doktor Melayu masa tu. Bayangkan keseluruhan doktor Melayu yang ada dalam yang ada di Malaysia ni, yang saya keluar daripada sampai saya keluar baru 16% doktor Melayu. Daripada 100 orang, 16 orang contohnya lah. Maknanya bersikitnya orang Melayu masa tu. Jadi kalau boleh bayang di Banting ni tak nak katakan doktor Melayu, masa tu tak ada lagi. Lepas tu bila saya buka baru doktor lain atas. Doktor lain. Tapi doktor lelaki adalah Saludin dan sebagainya. Tapi doktor perempuan tak. Okey. Alright.
Okey, soalan seterusnya. Apakah aktiviti keusahawanan yang pernah doktor lakukan sebelum doktor memulakan perniagaan ni? Sebenarnya bidang saya kerja ni dulu, saya lebih kerja kepada bahagian promosi. Kan? Jadi lepas tu kita boleh buat marketing, senang. Saya boleh buat iklan dan sebagainya. Biasanya saya kerja di masa saya di lembaga promosi kesihatan, di bahagian kesihatan, saya lebih pada promosi, bahagian promosi. Jadi bidang tu yang minat, jadi itu yang sedap kita, baca saya bagi tunjuk ajar pada anak saya, kita lebih perlu marketing. Kita perlu supaya orang tahu apa bisnes kita buat. Kalau you tengok banyak, kalau ada di Kalimantan ada sign board yang besar bagi iklan klinik kita. Kita juga masuk di TV, radio dan sebagainya. Itu. Jadi kita berdasarkan pengalaman saya kerja saya tu, kerana saya juga bahagian pentadbir, saya pun je pengarah dan sebagainya. Saya tu ajar anak saya bagaimana nak manage pekerja-pekerja, bagaimana nak manage doktor. Doktor ni dia sifat doktor lain sikit. Kerana dia doktor, dia selalu dia susah kita nak kontrol orang bawah, nak kontrol. Jadi kerana saya berpengalaman jadi pengarah hospital Kelang, jadi banyak pengarah, jadi pengalaman itu boleh membantu anak saya lah supaya membantu dia mentadbir klinik dengan baik. Lepas tu dia senang. Manakala apa-apa dia ada masalah, dia mentadbir bagi nak mulakan klinik, dia datang kepada saya dan isteri saya supaya kita boleh bagi nasihat juga ajar. Itu dia. Okey. Okey, soalan seterusnya. Pada umur berapa doktor berniat untuk memulakan perniagaan ini? Sebenarnya saya boleh sebut, saya buat keputusan masa umur saya pun dah senior tau, dalam kerja kerajaan dah 10 tahun dah. Tapi keputusan saya buat tu, perniagaan kita mulakan masa, kerana saya minta umur saya uruskan klinik tu. Pada tahun 91. Ya kira lah tahun 1. Tahun 1. Kita mula buka klinik. Lepas itu lah. Mula dari klinik tu, saya dengan mak saya buka klinik. Alhamdulillah dari situ, walaupun masa kita berklinik, masa matlamat kita buka klinik dengan mak saya berbeza dengan anak saya. Anak saya dia lebih kepada nak mengembangkan dari segi supaya dapat pendapatan lebih. Saya dengan mak saya pendapatan beza lagi sikit. Kita lebih kepada memberi perkhidmatan kepada masyarakat. Walaupun anak saya pun lebih perkhidmatan, tapi dia punya pandangan lain. Dia lebih kepada keuntungan dan membesarkan lagi bisnes. Itu dia punya beza. Pandangan dia agak beza. Dan memang kita didik dia supaya dia menjadi macam tu. Kerana orang boleh ambil alih perkhidmatan yang kita buat dengan lebih baik lah. Jadi anak saya tu dia agresif. Dan dia muda dan dia alhamdulillah lah. Dengan adanya kita bantu dia bagi pandangan, nasihat dan sebagainya, dia dapat berkembangkan klinik lebih baik lah. Dan bukan klinik kita sebenarnya ada wawasan lain lah. Bukan sahaja nak buka klinik, satu esok kita, walaupun bukan sekarang, kita cadang nak buka dialysis center, pusat dialysis. Kita juga bercadang untuk membuka hospital. Tapi kerana kita rasa bila kita dah kuat dengan klinik kita yang ada ni, kerana bila kita ada klinik, pesakit kita dari klinik kita lah merupakan pesakit hospital kita. Dia bagian feeder. Dia feeder kepada hospital kita. Klinik, kalau pasien kita daripada klinik A, kalau nak pergi ke hospital, dia pergi hospital kita lah. Berarti dia punya matlamat tu beza. Jadi sebenarnya itulah dah matlamat yang kita didik anak saya supaya ke arah itu. Lain? Faham tak cakap ni? Saya cakap cepat ni. You rekod tak apa kan? Boleh faham. Okey. Soalan seterusnya. Boleh tak doktor ceritakan sedikit latar belakang keluarga doktor? Keluarga saya pula. Saya cucu dah ramai ni, 18 orang. Cucu saya, 18. Anak saya sebenarnya 5 orang. Tapi yang seorang meninggal ketika 2004, saya aksiden agak teruk juga. Jadi tak jauh daripada rumah saya, depan kat tali air tu ya. Aksiden, meninggal seorang lelaki. Jadi tinggal 4 orang lah, 2 lelaki, 3 lelaki, 1 perempuan. Anak saya yang lelaki, yang tua tu dia belajar, dia semata-mata belajar agama
di South Africa, Madrasah Al-Zakaria di South Africa. Dan tapi sekarang dah kerja dengan klinik lah. Dia sebagai regional manager. Dan juga penasihat agama syariah, penasihat syariah sisi healthcare. Kemudian anak nombor 2 saya, dia belajar, kemudian dia pilot. Walaupun sekarang pilot tak terbang lagi. Ya, terbang tak terbang. Sekarang dia pilot, dia pernah kerja di MAS dan dia pernah jadi pilot di Saudi Airlines. Sekarang Saudi Airlines pun dah tak tutup, dah tak bergerak. Dia ada di Malaysia lagi lah. Sementara dia belum terbang lagi. Ketiga, anak saya doktor. Anak saya doktor, Dr. Ali, Dr. Muhammad Ali, dia yang menguruskan klinik sekarang lah. Kemudian anak saya perempuan, seorang perempuan dan belum dah kahwin. Dia belajar, ada diploma in psikologi dan dia sekarang belajar di Tawau lah, duduk dengan suami dia di Tawau. Itu keluarga saya. Saya keluarga besar lah, cucu yang ramai lah, 18 orang. Itu je. Menantu ada 2 doktor. Satu yang pilot tu suami, isteri dia pun doktor. Yang Dr. Ali pun doktor tadi, yang saya sebut tadi, dia kerja dengan, dia sama-sama dengan Dr. Ali. Nama dia Dr. Yeti Murni, dia yang menguruskan dengan Dr. Ali klinik. Okey. Okey, saya serahkan kepada kawan saya. Doktor, saya nak tanya, doktor dan anak beranak kebanyakannya doktor, menjadi doktor. Ya. Adakah ibu bapa doktor sebelum ni doktor juga? Sebab Tak, dah orang kampung, mak saya tak kerja. Mak saya belajar pun dia gaji 2 ke, 1 ke. Orang dulu mana belajar tinggi. Umur 12 tahun dah kahwin. Mak saya, arwah mak saya. Kemudian bapa saya dia kerja warder. Warder ni jaga orang salah. Orang prisoner ni dalam penjara. Tapi dia jaga budak-budak salah. Hindikani School di Teluk Mas. Dia kena jadi juga jaga di jail Bandar Hilir. Dia kerja warder je. Warder dulu gaji bukan banyak sangat pun. Dulu gaji RM98. Dululah. Bukan sekarang RM98 tak makan kan. Dulu kalau kata boleh jaga anak-anak kan. Tu saya semua dah meninggal lah. Mak saya, bapak saya dah meninggal. Itulah. Jadi kalau tak ada, keluarga saya yang setakat yang saya ingat tak ada lagi doktor. Kecuali saya lah, keluarga saya. okey. Okey, seterusnya. Boleh? Lagi? Okay, doktor, saya nak bertanya. Ya. Adakah gaya hidup doktor yang menjadikan doktor untuk memulakan perniagaan ini? Seperti saya sebut, pengalaman kerja saya. Pengalaman kerja ni boleh bantu kita. Kalau kita kerja dalam bidang yang sama, kita, especially doktor ni, dia boleh berkembang. Kita idea yang kita ada dengan kerja bidang kita ni, kita boleh berkembang. Kalau selalunya orang yang daripada keluarga doktor, kalau saya, anak saya doktor. Anak saya juga doktornya, dia cadang anak dia jadi doktor. Jadi macam tu. Cara hidup kita macam tu. Lepas tu kadang-kadang boring lah orang cakap, kalau itu boring lah kita kalau doktor ni cerita pasal sakit ni kan. Jadi agak boring. Macam orang kerja kalau cikgu cerita pasal cikgu pasal murid dia. Tapi kalau doktor pasal cerita pasal sakit. Ini pasal pandai klinikal dia. Jadi agak boring lah. Orang yang agak tak faham dia boring lah. Tapi itulah dia keadaan. Jadi dari segi keluarga saya memang kita didik mereka ni, saya didik anak saya supaya dia pertama dia belajar dengan baik lah. Alhamdulillah lah mereka semua belajar dengan baik. Okay, soalan saya yang seterusnya. Apakah jenis sumber yang doktor miliki semasa Sumber apa? Sumber? Sumber yang doktor miliki semasa nak mulakan perniagaan selain sumber kewangan? Ada sumber saya, sumber pengalaman. Saya kata sumber pengalaman kerja tu penting. Pengalaman kerja tu penting. Duit tak penting. Dalam buka klinik ni sebenarnya, untuk makluman dari sekalian, duit tak penting. Kerana kita kalau ambil ubat, kita boleh kredit 3 bulan. Jadi tak masalah. Peralatan pun kita boleh ambil kredit, leasing pun kita boleh buat. Tapi yang penting pengalaman kita, pertama pengalaman merawat pesakit. Lepas tu pentingnya doktor-doktor yang nak buka klinik, untuk nasihat dengan adik-adik dia sampai doktor lain,
Dia nak buka klinik Malaysia ni dia mesti dah mengalami proses pembelajaran merawat pesakit. Dia bukan sahaja merawat pesakit perempuan, dia kena merawat pesakit orang tua, orang muda, kanak-kanak. Jadi bila dia buka klinik, kerana dia bersendirian. Dia tak ada orang nak bantu dia. Tak ada orang yang boleh guide dia. Kena dia seorang-seorang, dia buat keputusan seorang-seorang. Kalau dia tak ada pengalaman, dia tidak belajar dengan betul, kerja dengan betul, ada kan buat keputusan salah. Kerana doktor ni kita kan foreman kereta. Kereta kalau kita rosak, kereta lah rosak. Tapi kalau doktor dia buat keputusan salah, yang masalahnya nyawa pesakit dan keadaan pesakit. Orang, kita manusia. Itu masalahnya. Ya, kalau saya kata kalau foreman kereta dia kalau tu mungkin dah tayar secabut dan sebagainya, tapi tidak. Kita ni doktor merawat pesakit kalau tak betul-betul, contohnya kalau COVID ni kalau tak dirawat dengan betul, dia bukan saja terlibat pada pesakit, dia terlibat pada keluarga, pada masyarakat dan sebagainya. Jadi pentingnya pengalaman, aset kita ialah pengalaman kita. Pengalaman dan ilmu pengetahuan yang kita dapat masa kita kerja dengan kerajaan. Itu dia. Terusnya soalan saya, adakah doktor ada membuat kolaborasi dengan mana-mana syarikat lain untuk memajukan perniagaan doktor? Kita sebagai doktor, kita tak boleh saja duduk dah kerja ni, dah buka klinik. Saya ni nasihat saya juga pada doktor yang buka klinik lah. Dia tak boleh duduk, dia belajar masa dia tahun, dia belajar masa universiti, lepas tu cukup dia, tak boleh. Dia kena belajar, dia kena pergi kursus, kena update dia punya knowledge. Kalau ada kursus-kursus medical, dia kena pergi. Sebab tu kita ada credit point untuk doktor tu untuk dapat annual practice certificate. APC kita kena perlu ada point. Dan point tu kita kena belajar, kena pergi kursus. Dia bagi point. Ya, itu penting. Maknanya kita ni kena sentiasa meningkatkan ilmu pengetahuan kita. Kalau kita hanya doktor, lepas kita keluar itu saja ilmu kita, you are not a good doctor. You cannot treat patient. Patient ni perlu dirawat kerana penyakit sekarang ni lebih complicated. Dulu tak ada COVID, sekarang ada COVID. COVID sekarang dia punya cara dia merebak bukan saja satu negeri, satu dunia. Jadi cara kita merawat beza. Lepas tu dia perlu upgrade and upgrade dia punya knowledge. Itu penting doktor ni. Lepas tu saya nasihat lah, bukan kau semua. Saya minta doktor yang buat mana-mana doktor bagi hospital, private pun dia kena belajar. Dari segi perubatan. Ilmu perubatan ni dia berkembang. Dia bukan statik. Daripada Ibn Sina. Tengok cara Ibn Sina merawat. Macam mana dia menyambut sambut delivery orang salin. Dia lain. Sekarang ni delivery cara lain. Dulu melawat kenyang manis lain. Sekarang kenyang manis lain. Dulu nak kau tengok cerita Tugul bagaimana nak berhentikan darah, dia pakai keterais. Ambil api pedang panas taruh. Tu sekarang tak ada. Jadi macam tu. Ilmu dia berkembang dan perlunya doktor-doktor yang ada sekarang ni belajar, update and upgrade their knowledge. Itu maksud saya. Ya, okey. Jadi dari segi kolaborasi dengan syarikat luar tak ada. Kolaborasi tu ada. Saya sebut kolaborasi saya dengan saya baru-baru ni saya suka kolaborasi dengan kawan-kawan saya yang doktor yang buka hospital. Contohnya baru ni kita pergi melawat Abisina Hospital di Shah Alam. Kita tengok bagaimana dia set up hospital. Dan dia idea dia bagaimana dia buat ward. Ward dia lain daripada ward biasa. Atau ward kerajaan, hospital kerajaan. Kerana masa saya di buat hospital, saya di Kementerian Bahagian Perancangan dan Pembangunan. Saya buat hospital, saya salah yang merancang hospital Sungai Buloh. Saya juga yang pernah merancang hospital Serdang. Jadi kita belajar. Bagaimana Datuk Umar tu membuat hospital, bagaimana dia buat hospital Abisina tu. Jadi kita belajar macam mana dia buat, bagaimana dia menggunakan sistem kawalan doktor dia, bagaimana kawalan obat dia. Itu kolaborasi kita buat lah. Mana kita belajar daripada dia. Kalau anak saya yang perempuan, Dr. Yeti tu nak belajar ultrasound. Dia belajar dengan pergi jumpa pakar-pakar yang buat ultrasound untuk perempuan, periksa ultrasound perut sebagainya tu. Dia belajar. Jadi dia belajar ilmu dia. Kalau kemudian dia nak spa, nak buka spa ni. Dia tak ada ilmu spa, dia pergi belajar khusus spa. Supaya dia ada knowledge. Jadi
kita bukan saja melalui institusi yang rasmi, tapi kita juga institusi tidak rasmi. Maksudnya kita kalau ada orang yang pakar dalam bidang motivasi saja, kita panggil konsultan tu, mengajar kita, mengajar staff kita bagaimana nak motivate dia punya sifat tata kerja dia. Bagaimana kemudian kita collaborate dengan SIRIM supaya kita dapat ISO. Bagaimana kita boleh meningkatkan dari segi pentadbiran hospital klinik kita. Itu ISO tu penting. Jadi kita betul. Dan bagaimana kita nak meningkatkan kan kita sekarang contohnya kolaborasi kita dengan untuk penyakit infertility, tak subur kesuburan. Kita ada collaborate dengan UKM, pakar UKM. Maknanya kita sentiasa berkembang. Collaboration ni mesti dalam medical field ni, collaboration sangat penting. Bukan saja dengan bidang yang kita medical, kita juga bidang-bidang lain. Lebih-lebih lagi anak saya sekarang dia contohnya dia tidak saja klinik dia buka spa, kemudian dia buka cetak. Itu semua perlu. Dia kena collaborate dengan syarikat-syarikat lain. Syarikat yang pengalaman yang buat perniagaan yang lain. Jadi dia belajar. Kalau you pernah di Malakatnya supermarket di Sebaya itu, anak saya pun ada belajar dengan dia. Bagaimana dia berkembang daripada dia buka sekolah Brani Bunch, dia boleh buka Malakat. Itu semua kita anak saya belajar lah. Kita tengok macam mana orang berkembang, kita belajar daripada dia. Itu kolaborasi, bukan saja kolaborasi medical, termasuk kolaborasi bidang-bidang lain. Itu dia. Seterusnya soalan saya, bagaimana doktor mengawal perniagaan doktor ketika mula-mula perniagaan itu dijalankan? Dalam sistem perniagaan yang penting kewangan. Penting kewangan. Maknanya khusus bagaimana manajemen kewangan ni perlu untuk manager. Jadi kalau untuk manage kliniknya, di samping kita ilmu pengetahuan klinikal, kita juga mesti mengawal kewangan kita. Sebab tu dari kewangan ni sangat penting. Accounting penting. Jadi perlunya itulah kita kawal mula-mula klinik kecil tu dengan kewangan. Kalau staff tak ramai. Masa tu klinik buka tak ramai staff. Sekarang dah ada staff. Bukan saja kewangan, kita kena buat HR pula. Human resource human resource supaya kita boleh menjaga kaki tangan, disiplin kaki tangan, itu semua. Jadi itu yang menyebabkan kita di samping kita klinikal, kita juga kena belajar bidang-bidang lain. Tapi aspek kewangan sangat penting dari segi untuk menjaga. Okey. Jadi soalan yang saya seterusnya. Ya. Apakah risiko doktor semasa doktor memulakan perniagaan ini? Risiko-risiko yang doktor boleh nyatakan. Saya tengok risiko ni ialah kita banyak peraturan-peraturan yang dibuat oleh agensi-agensi kerajaan lah. Masa kesihatan lain, perubatan medikal lain, bahagian majlis bandaran pun lain. Jadi ini risiko-risiko yang kita kena ketahui lah. Kenapa? Kalau kita tidak berhati-hati, dia menjejaskan perniagaan kita dari segi lesen, dari segi nak mendapat kelulusan, permit. Ini semua risiko dari segi pentadbiran lah. Dari segi pentadbiran bukan saja klinikal tak ada masalah. Yang masalah dari segi majlis bandaran ada peraturan-peraturan untuk buka kedai, buka premis, ini kena masalah je. Ni kalau tak ikut peraturan, disaman, dikompon. Itu semua kita kena ambil tahu lah. Ini satu. Maknanya itu peraturan-peraturan banjir bandaran dan juga Kementerian Kesihatan lah. Kesihatan dia ada peraturan. Dia ada unit yang mengawal klinik-klinik supaya mereka ni ikut peraturan. Begitu juga risiko yang lain ialah risiko setengah-setengah doktor yang tidak punya pengalaman yang cukup. Dia akan membagi obat yang sama, mungkin obat yang tak betul. Satu. Kedua, obat dia bagi tidak mencukupi. Jadi ini menyebabkan risiko pada pesakit. Jadi pesakit sekarang ni bukan pesakit yang dulu. Dulu pesakit dia tak baca. Sekarang pesakit sebelum dia makan ubat dia tahulah. Dia tahu dia obat ni dia tengok kat Google. Dia tengok Google ni obat ni.
Dia tahu apa the risk, apa yang patut dia makan, macam mana nak makan dan sebagainya. Kalau doktor salah bagi ubat, itu risiko dia. Lepas tu kita berpendapat bahawa setiap doktor kita mestilah dia insured kan, buat insurans supaya mereka ni di-insured kan. Kalau tersilap dari segi medical fault, kita boleh bantu dia. Kalau tidak, sekarang ni orang Malaysia ni, kalau di Malaysia ni khususnya, di dunia lah, kalau doktor buat kesilapan, ya, dia boleh saman doktor. Saya ingat masa saya Kelang, ada satu budak dia salah bagi doktor perempuan, dia salah bagi injection, dia bagi bukan dalam vein, dia bagi arteri, dan tangan budak tu hilang. Tangan budak perempuan, budak kecil, hilang tangan dia, gangrene, kerana apa? Salah bagi ubat. Ini semua kalau berlaku, kalau kerajaan tak apa, kerajaan boleh bantu, kalau kerajaan boleh bagi pampasan. Tapi kalau private, kita dia punya toke itulah yang kena bagi pampasan kepada. Jadi untuk itu, risiko tu je. Kalau doktor-doktor ni tidak belajar dengan betul, sebab tu saya tadi mula saya sebut dah. Doktor-doktor yang nak buka klinik mesti belajar sepatutnya dan sebanyak-banyaknya dia kena belajar bagaimana nak rawat pesakit ni. Kerana dia bersendirian. Dia tak ada pakar yang kalau dia doktor, dia tak ada pakar yang boleh advise dia. Dia boleh tanya, saya nak buat macam ni boleh tak doktor? Pakar ni tanya pakar. Kalau tidak, dia buat sendiri je. Itu kadang-kadang keputusan dia buat tu agak tak tepat. Bila tak tepat, itu risikonya. Itu risikonya. Risiko dari segi medical fault. Kesalahan medical. Itu sangat penting. Kadang-kadang buat rawatan tak betul, kurang beri rawatan. Kadang-kadang itu sebabnya. Ni jadi saya nasihatkanlah. Sekali lagi saya nasihatkan. Doktor-doktor mesti upgrade and update their knowledge dalam segi bidang medical, bidang perubatan. Okey. Seterusnya, bolehkah doktor kongsikan dengan kami tentang rancangan perniagaan doktor secara umum? Okey, seperti sebut tadi, we are moving forward. Tak ada tengok belakang kita. Moving forward means beside klinik, kita dah buka, seperti sebut, kita dah buka spa, bidang yang berlainan daripada klinik. Spa tu bukan klinik, lebih kecantikan. Perempuan, lebih pada perempuan lah, perempuan Islam. Kerana kita tengok banyakkan beauty set spa ni dimonopoli oleh bangsa lain. Dan adalah dari segi hukum aurat dan sebagainya, kita bukan dapat, patutnya orang kita ni kena faham. Muslimat lah, kena faham dari segi hukum aurat. Hukum aurat ni bukan main kecil-kecil. Bukan kata tak betul dan sebagainya, tapi dalam Al-Quran sebut perempuan ni tutup aurat, kena tutup aurat. Itu kita fikir tu, ya. Dan saya dah sebut lagi, kita di samping kita buka klinik, kita cadang nak buka lebih banyak klinik. Pada tahun depan kita cadang matlamat kita ialah 50 klinik. Klinik City akan menjadi 50 di Selangor saja. 50 insya-Allah. Doakan. Jadi kita ada buka, kita cadang itu nak buka dialysis center. Dalam proses kita ada masalah sikit dari segi permit dan sebagainya. Kita akan cuba buat, dan juga kita cadang satu masa, mungkin bukan sekarang lah, moving forward kita matlamat kita dalam buka hospital. Kita akan bersedia lah. Ada juga orang nak jual tu hospital pada kita. Tapi dalam keadaan COVID ni dan keadaan ekonomi kerajaan negara pun tak berkembang, kita agak susah untuk menggerakkan satu hospital lah. Kerana hospital ni mahal. Kalau satu katil hospital, kalau satu katil hospital kita nak buat dengan harga 1.5 juta. Saya kira itu 1 juta, sekarang dah naik 1.5 juta. Tapi kalau 100 katil, kali dia 100 kali 1.5 juta. Mahal. Itu belum lagi IT dan sebagainya. Doktor, tak dengar suara doktor. Tak dengar? Ni baru dengar, okey. Ya ke? Okey. Okey, dengar Jadi Okay. saya buat tadi apa ni matlamat kita lah. Kita ni vision kita ialah untuk mengembangkan lagi jumlah klinik kita dan pelbagaikan perkhidmatan, spa, dialysis, dan the final target is hospital. Hospital. Okey. Soalan terakhir daripada saya. Masa doktor nak mulakan perniagaan tu, adakah doktor dalam keadaan bersedia ataupun dalam keadaan serba kekurangan? Kalau nak kekurangan memang kekurangan. Masa tu kita
kita kerja kerajaan ni tak banyak gaji lah, tak besar gaji lah. Walaupun gaji orang dah sedia tapi tak sama dengan doktor private. Jadi kita buka dari segi pertama dari segi kewangan lah. Nak buka klinik tu kan bangunan dah ada. Kita kena ada obat, kita ada nurse, kena ada nurse. Semua tu, itu semua kena carilah. Walau mana pun kita alhamdulillah kita tidaklah mengalami masalah besar lah dari segi ekonomi tu. Kita boleh berdikari. Sehingga rumah saya boleh beli kedai lah. Rumah kedai, satu pintu, satu biji kedai untuk klinik yang asal ni lah, klinik kita sendiri, bangunan kita sendiri di Banting ni. Dari segi pengalaman dari segi pengalaman rumah saya khususnya, kan dia pengalaman, dia kerja di hospital lama, dia dah berkhidmat dengan kerajaan 10 tahun. Kalau kerja dengan 10 tahun dengan kerajaan dah lama lah. Banding dengan doktor sekarang ni banyak 4 tahun 5 tahun dah berhenti dah. Rumah saya dia dah pusing, banyak posting dia buat. Okey. Itu saja daripada saya. Okey. Okey, doktor, masa doktor mengembangkan perniagaan doktor tu, adakah maklumat yang doktor guna still sama ataupun maklumat doktor dah macam berubah? Alamat apa? Maklumat. Matlamat. Ya. Matlamat. Kau cakap matlamat. Okey, matlamat. Matlamat saya satu je. Matlamat saya dengan anak saya sampai sekarang, anak saya matlamat, kita teruskan matlamat kita ialah melepaskan padu kepayah. Syariah compliance. The word is syariah compliance. Compliance cakap lagi apa? Compliance lah. Syariah compliance. Itu sangat penting. Maksudnya apa kita buat pun berdasarkan syariah. Lepas tu saya kata, even kita wujudkan spa tu pun mesti syariah compliance. Doktor-doktor kita doktor muslimat. Orang lelaki tak boleh masuk dalam spa. Ini untuk perempuan saja. Walaupun suami dia, kita tak benarkan, takut ada isteri orang lain. Dia tak bagi. Duduk luar. Dia masuk. Ini contohnya lah. Jadi bila syariah compliance, kalau kita paksa orang perempuan dia mengandung, kita buat scan, suami dia datang. Kan itu suami dia tak ada masalah. Dia boleh tengok. Dia boleh scan, kita boleh scan. Jadi yang paksa dia doktor perempuan. Yang jadi chaperone dia perempuan, doktor nurse perempuan. Jadi itulah dia. Dia punya matlamat tak lagi. Matlamat kita adalah syariah compliance. The word is syariah compliance. Okey, ini sebagai situasi lah. Tapi ini just untuk macam kita nak tahu je. Sekiranya doktor dapati bahawa perniagaan doktor ni ada dalam keadaan yang kritikal, apa yang doktor akan buat untuk macam untuk hilangkan keadaan yang kritikal. Kalau ada masalah macam lah apa nak buat. Okey, jelas saya sebut. Saya dari pihak saya ni agak tidak masalah sangat kerana saya banyakkan kawan dalam kementerian. Junior saya banyak sekali jadi pengarah. Kalau saya masalah dari segi masalahnya ada masalah ubat-ubatan, saya boleh jumpa junior saya jadi pengarah farmasi, pengarah negeri Selangor, pengarah di kementerian. Jadi senang saya dari sini tak masalah. Mana kalau ada masalah kita boleh selesaikan dengan minta bantuan kawan-kawan kita. Junior saya lah. Saya di kementerian semua banyak akan kenal, tak masalah. Tu. Kemudian kalau misalnya dari segi adakah dia contohnya kita ada nak bagi vaksin pada vaksin. Kita nak boleh tak dia adakah dia syariah compliance ke tak? Dari segi halal haram kita tanya. Sama anak saya sebagai penasihat kita tanya. Kita buat, kita minta tanya untuk mufti wilayah. Dr. Zulkifli dulu baik kita selalu ditanya kalau dari segi tu. Kalau nak dari segi bagaimana dari segi kewangan, kita kalau ada masalah kewangan, bagaimana nak urus kewangan, accounting dan sebagainya, kita cari pakar-pakar. Saya ingat tak ada lagi klinik yang ada lawyer. Kita dari segi perundangan kita ada. Kita lawyer kita yang banyak pengalaman. Dia lama dah kerja dengan lawyer tapi dia berhenti, dia jadi pensyarah. Kita ambil kerana kebetulan saya kenal dia baik. Saya ajak dia masuk dalam kita punya City Healthcare ni supaya jadi bahagian pengarah perundangan kita lah. So kalau ada masalah undang-undang, kita adalah pegawai yang menasihatkan dari segi aspek perundangan. Itu penting tu. Jadi semua risiko yang kita tanggung ni kita cuba selesaikan cara yang betul.
Kerana saya punya moto dan saya bagi tahu anak saya dan isteri saya dulu, kita punya moto ialah cepat, cekap dan tepat. Cepat, cekap dan tepat. Itu yang penting. Kalau buat mesti cekap, kerja mesti cekap, mesti ada ilmu. Cepat mesti, kalau orang suruh cepat, maknanya kalau buat cepat. Tak boleh tunggu-tunggu. Kalau orang komplain, hari ni komplain, kejap orang nak kita nak dah buat jawapan pada orang komplain. Tapi jawapan mesti tepat. Jangan lenggok-lenggok tak boleh. Mesti tepat. Tepat maknanya you based on your knowledge. Mesti ada ilmu. Kalau nak jawab dari segi medical, kita tahu. We refer, kita baca, tengok rujukan, baru kita jawab. Mesti tepat. Saya kalau kerja di kementerian pun saya buat. Saya punya logo ialah, moto saya ialah cekap, cepat dan tepat. Bukan CCTV, CCTV. Cekap, cepat dan tepat. Mesti cekap, kerja, cekap, cepat dan mesti jawapan mesti tepat. Tak ada lenggok-lenggok. Kalau nak buat keputusan mesti tepat. Kalau nak beri patient minute to be operated, dia jawab decision mesti tepat. Dia tak boleh, nak operation ke tak? Operation tak boleh. Decision mesti tepat. Kalau sakit nak kena antibiotik, decision mesti bagi antibiotik, mesti bagi antibiotik. Dia tak boleh lenggok-lenggok. Ini nak bagi, ini tak bagi, nak bagi. Tak boleh. Tepat, mesti tepat. Kalau orang ni perlu pakai kacamata, ubat dia kena bagi tahu dia mata, nak ubat. Decision is made, very tepat. Jangan lenggok, saya sebut jangan lenggok-lenggok. Tepat. That's important. Aspek kewangan. Kalau tak faham, mesti tanya konsultan. Konsultan kewangan. Accountant, tanya accountant. Itu baru tepat. Itu dia. Okay? Okay, Dek. Okey. Dalam tempoh doktor menguruskan perniagaan ni, adakah doktor pernah melakukan kesilapan yang mana boleh doktor terkesan kepada company doktor? Setakat ni tak adalah sama lagi klinik kita. Setakat ni lah. Maknanya tidak ada major fault lah, major keselamatan yang besar. Yang kecil-kecil orang tu mungkin adalah doktor kita yang tersalah bagi ubat. Bukan tersalah ubat, maknanya ubat tu lain sikit. Ubat kerajaan lain, ubat private lain. Kerajaan ni selalu dipanggil ubat yang ubat yang baik lah. Ethical ubat etik dia panggil. Kalau private sekarang dia bagi generik. Generik maknanya ubat yang mutu dia ada sama. Cuma dia punya sikit ada berubah dengan kerajaan. Itu. Tapi tak ada masalah. Setakat ni orang komplain kerana bila kita terangkan masalah kalau dia buat aduan, kita terang yang betul. Ni ubat ni kerajaan tak bagi ubat macam ni. Kerana kerajaan dia punya senarai ubat lain. Kita bagi orang ni. Jadi tapi dia punya peranan, cara kerja dia sama. Kita terangkan, kalau terang alhamdulillah lah. Setakat ni saya tengok bila kita terang orang tak ada masalah. Ya. Orang Melayu dia tak faham. Kebanyakan orang Melayu ni tak faham. Kerana pertama knowledge tak banyak. Jadi bila kita terangkan dia faham, settle problem. Itu dia. Okey, itu je daripada saya. Kita sambung ke kawan saya lagi. Yes. Doktor. Yes, saya. Doktor still boleh jawab soalan lagi Okey. Okey. Kau ada soalan saya jawab. Soalan Saya berhenti. Ada lagi. Okey, soalan saya ni kira macam yang untuk perusahaan doktor sekarang ni dengan yang mungkin masa akan datang lah saya nak tanya ni. Okey, sekira doktor ada tak macam satu ciri-ciri personal yang ada dalam diri doktor yang doktor rasa macam kritikal untuk doktor susah nak capai satu usaha perusahaan doktor sekarang ni? Apa tak dengar? Ayat tu terputus tak dengar. Sudah ulang sikit soalan. Betul. Soalan. Doktor ada tak macam Tak dengar. okey, soalan dia. Doktor ada tak macam personal ciri personal yang ada dalam diri doktor? Doktor, hello? Ya. Cakap. Tak. Dia putus. Okey. Cakap. Ciri-ciri personal yang ada dalam diri doktor yang doktor rasa macam kritikal lah, ciri-ciri tu yang mana doktor susah nak capai perusahaan doktor. Ada tak? Itu susah cakap. Saya nak setakat ni saya tak nampak lagi lah. Kerana saya tahu kerana saya kerja kerajaan lama. Saya juga di kementerian ni, di Kementerian Kesihatan ada 3 bidang besar lah doktor-doktor yang doktor ada 3 bidang yang main bidang yang ada di Kementerian Kesihatan lah. Selain daripada farmasi dan sebagainya. Itu bidang yang pertama bidang perubatan.
Kedua, bidang public health. Ketiga, bidang pembangunan atau dagang pendidikan. Pendidikan. Saya tiga-tiga bidang saya masuk. Kebanyakan orang dia cuma bidang kalau jadi pengarah hospital, jadi pengarah hospital saja. Jadi saya, pengalaman saya hospital saya ada. Saya ada hospital Kelang saya jaga. Hospital nombor 3 terbesar di Malaysia, hospital Kelang. Delivery yang orang yang bersalin paling banyak, dia lawan dengan antara Kuala Lumpur dengan Kelang. Sakit perubatan medical diseases yang paling banyak antara Kuala Lumpur dan Kelang ada dua. Selalu dia dua lawan. Jadi kalau nak katakan pengalaman hospital saya ada. Pengalaman public health, saya memang public health officer. Saya kesihatan awam ni saya pengalaman. Agar nak manage pandemik, saya ada pengalaman. Kemudian dari segi pendidikan, saya juga dari segi pendidikan saya jadi pengarah bahagian pendidikan Kementerian Kesihatan, Institut Kesihatan Umum. Saya buat pendidikan, kerja dengan WHO, buat pendidikan dengan Siaka, buat pendidikan banyak dengan agensi luar pendidikan. Jadi ini semua yang membantu saya. Kalau ada masalah, pengalaman yang ada saya ini, insya-Allah anak saya boleh gunakan, saya boleh bantu anak saya. Atau bantu siapa-siapa lah kalau nak tanya, boleh. Jadi itu yang kalau doktor muda nak tanya kan, bagaimana nak manage itu. Mungkin dari segi clinical direct tepat bagaimana ubat-ubat, ubat ni berapa gram nak bagi tu, mungkin itu kena rojak lah. Tapi dari segi dasarnya, saya tiga-tiga bidang di kementerian tu saya ada. Itu dia kelebihan saya lah. Banyakkan kawan-kawan saya tak ada. Banyakkan dia kalau dia jadi pengarah pendidikan, dia ada pendidikan dia. Dia tak pergi hospital. Saya alhamdulillah Allah bagi kelebihan saya dapat pergi hospital. Saya jadi pegawai kesihatan di daerah. Saya juga jadi di kementerian. Saya kena jadi di Institut Pendidikan. Jadi itu pengalaman-pengalaman yang ada pada saya ini yang boleh bantu. Lepas tu kalau anak saya ada masalah, bagaimana nak manage dia punya doktor, bagaimana nak disiplinkan dia punya staff. Alhamdulillah saya boleh bagi nasihat insya-Allah. So kira sekarang ni doktor tak ada nampak lagi lah ciri-ciri yang makna doktor macam susah nak capai kejayaan tu, doktor tak nampak lagi lah. Takat ni alhamdulillah, saya bukan nak kata sombong lah tidak, tapi dengan izin Allah, bismillah, ya Allah bantu saya juga dengan anak saya supaya kita boleh berjalan yang baik lah, insya-Allah. Okay, saya nak tanya boleh doktor, ni kira personal sikit lah. Ada apa antara ciri-ciri yang doktor ada untuk kira doktor bagi doktor boleh capai satu kejayaan sekarang ni yang doktor ada sekarang ni lah. Saya nasihat dia, pertama kita jangan lupa sembahyang. Itu dia. Jangan lupa sembahyang. Itu saja. Saya kalau ada masalah, anak saya kalau saya ada masalah, pengalaman saya saya sendirilah. Saya amalkan sembahyang hajat, saya membantu anak saya. Kerana kita kewangan kita boleh bantu. Tapi dari segi bantuan Allah dia penting. Sebab tu saya kata jangan tinggal sembahyang. Sembahyang bukan sembahyang padu saja. Kalau kita perlu sembahyang sekara, kita sembahyang sekara. Kalau kita sembahyang pernah hajat, kita sembahyang hajat. Kalau kita nak perlu bantuan Allah, kita sembahyang hajat. Orang alim kata sembahyang hajat 40 waktu. Kita boleh buat, kita buat. Supaya boleh Allah bantu kita. Sama juga belajar. Kalau kita belajar, kita nak sampai PhD. Saya matlamat, saya cakap dengan anak-anak saya dulu juga. Lepas saya undergraduate, 5 tahun saya mesti pakar. Mesti ada second degree, master atau PhD. Alhamdulillah saya sebelum 5 tahun saya ada master. Kemudian saya ada master, dua master. Dia ada 2 master. Sudah dapat 2 master saya. Kemudian saya ada banyak, saya ada diploma. Samping dia bukan saja diploma medical, saya juga ada diploma pengajian Al-Quran. Itu dia penting. Lepas tu dalam bidang bidang yang penting bukan saja tu, kita mestilah rapat dengan Allah SWT. Itu yang penting, Dek. Korang juga belajar. Bukan saja belajar satu hal lah. Tapi mesti juga dengan bantuan Allah SWT. Belajar sembahyang, jangan lupa doa, sembahyang tahajud, sembahyang di masjid dan sebagainya supaya kita boleh dibantu oleh Allah SWT, insyaAllah. Okay, Dek. So kira perjalanan doktor daripada awal sampai sekarang ni semuanya berjalan dengan lancar lah. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah bantu saya. Alhamdulillah. Biiznillah, insyaAllah. Okay. Okay, soalan seterusnya saya nak tanya. Sekiranya doktor terpaksa memulakan ni daripada awal balik. Okey, macam mana jalan untuk doktor memula balik tu, adakah sama ataupun berbeza? Kalau berbeza, macam mana berbeza dia tu? Saya nampak apa yang saya buat ni, kerana seperti saya sebut tadi, saya sebelum saya buat keputusan ni, saya duduk lepas saya sembahyang Jumaat, saya sembahyang, saya munajat, doa kepada Allah SWT, apakah
keputusan saya nak buat ni betul. Alhamdulillah, dengan keputusan dengan Allah, izin Allah tu, saya dapat kita buka klinik berdasarkan apa yang saya sebut tadi, syariah compliance. Sampai sekarang itulah dia. Dan alhamdulillah anak saya pun pegang. Dia buka klinik, dia buat untuk klinik dia berdasarkan syariah compliance. Ibu-ibu yang nak mengandung, yang mengandung dan sebagainya diperiksa oleh doktor perempuan dengan peralatan yang terbaik. Itu dia. Jadi tak ada masalah. Itu dia. Langkah saya lah. Itu dia. Okey. Okay, soalan seterusnya doktor. Ya. Apa perancangan doktor untuk masa akan datang yang doktor rasa boleh lah capai untuk doktor punya perusahaan ni? Yalah, dalam bidang perubatan ni dia punya matlamat ialah buat hospital. Itu saja. Kalau private doctor lah, private clinic, dia matlamat dia kena buat hospital. Yang itu dah matlamat tersalah. Tapi hospital ni perlukan kewangan besar dan dia punya pentadbiran mesti kuat. Itu dia. Jadi setakat ni kita strongkan asas dia. Asas dia dengan memanage klinik, dan klinik merupakan feeder kepada pesakit-pesakit esok kerja hospital. Dengan insya-Allah dengan adanya itu, dan kita akan mulakan dia punya diversity order perkhidmatan ni, perkhidmatan pelbagai tu. Kita buat dialysis center dan sebagainya. Bahawa itu semua akan menuju kepada matlamat kita. Dia macam piramid lah. Basic dia tu bawah besar, kemudian ujung saya atas sekali ialah hospital. So itu yang Encik nampak untuk perusahaan Encik lah. Nanti kemungkinan Encik akan membuat hospital lah. Macam tu. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, soalan seterusnya doktor. Sekiranya berlaku apa-apa pada syarikat doktor, doktor ada tak macam apa-apa strategi lain yang doktor nak lakukan untuk atasi masalah tu? Selain daripada macam doktor tadi ada beritahu yang doktor ada kenalan-kenalan junior yang boleh tolong doktor kan? Okey. Sebenarnya kalau ada apa-apa masalah, kita ni bukan saja kawan-kawan kita kena cari konsultan lah. Konsultan dari segi apa? Konsultan dari segi bagaimana nak manage human resource. Itu kita mesti ada. Bagaimana nak meningkatkan motivasi staff kita supaya mereka ni ada motivate. Dia bukan kerja macam anggap macam kerja tu cak makan saja. Bagaimana dia di samping dia kerja tu, dia kena nak beritahu bahawa kerja dia tu boleh di samping dia cak makan, dia boleh meningkatkan, dia tu penting pada syarikat tu. Dia dengan dia ada tu syarikat bernaik, pelanggan naik, bagaimana dia melayan pesakit, itu semua. Jadi insya-Allah itulah kita matlamat kita tu. Okey, sekarang ni last soalan dari saya doktor. Ni berdasarkan pengalaman doktor bekerja lah. Doktor ada apa-apa nasihat tak untuk generasi sekarang yang mana diorang nak membuat satu perusahaan diorang sendiri. So apa nasihat doktor untuk diorang generasi baru ni? Terutamanya pada orang Melayu lah saya kata. Orang Melayu ni kita ada sama shortcut. Jangan shortcut. Kita nak buka satu perniagaan, kita bukan saja kalau kita nak buat jual kuih, bukan nak jual kuih saja. Kita kena belajar bagaimana nak manage kewangan kita. Jangan kita belajar buat bau kuih, kita buat jual bau RM2-3 satu hari dapat dan nak beli kereta besar. Tak boleh. Banyak-banyak dari aspek kewangan kita kena jaga. Kemudian kalau kita dah buka kedai kita mesti orang jaga kedai tu, bagaimana macam mana nak manage orang jaga kedai tu. Dia jangan dia dapat duit cash, dia curi. Itu semua. Jadi dari segi kewangan ni sangat penting. Dan dari segi human resource pun kena jaga. Jadi sebab tu saya nasihatkanlah sesiapa. Ini dia orang nak buka business. Mana dia kena tahu kewangan, bagi nak manage human resource. Itu. Di samping the main core business tu dia kena faham lah. Kalau dia nak buka jual bunga, dia kena tahu tanam bunga. Jangan dia yang tahu jaga minum orang Indo yang kerja dia. Tak boleh. Dia sendiri kena tahu. Kalau dia nak buka jual kedai goti, dia kena tahu bagaimana goti yang terbaik nak buat. Tepung macam mana sebagainya. Jangan dia mamak yang uli tu yang tahu je. Jaga baik. Sebab tu dia kena tak faham detail. Core business dia kena faham. Samping kalau dia tak dipaham kewangan, dia kena cari orang yang pakar di kewangan tolong dibantu kewangan. Dari segi human resource, bagaimana nak manage staff dia, dia kena tahu. Dia kena belajar. Supaya apa? Barulah mantap. Jangan kita shortcut. The word is not to be shortcut. Alright. So pandangan doktor tu generasi muda kena
ikut jalan panjang lah. Diorang kena belajar dulu daripada awal tentang semua benda tu dulu. Dia kena belajar, dia kena ilmu dan dada mesti ada. Jangan guna shortcut lah. Jangan nak gunakan apa kaya apa ni cepat. Buat MLM ni, sistem MLM ni tu dia. Okey. Oh, okey. So ada lagi nak tanya tak kepada yang lain? Boleh saya nak tanya lagi doktor? Baik. Saya nak tanya, boleh tak doktor kongsikan jika ada apa-apa? Boleh tak doktor kongsikan kepada kami tentang keuntungan yang tertinggi yang doktor pernah capai? Apa dia? Doktor boleh tak doktor kongsikan dengan kami tentang keuntungan yang tertinggi yang doktor pernah capai dalam perniagaan ni? Keuntungan? Keuntungan apa lah dari segi kewangan je lah tu. Untung lah. Mana kalau keuntungan tu boleh beli mewah lah anak saya, kita pun mewah sikit. Boleh lah segi kewangan, tak banyak lah. Tapi boleh lah senang. Nak katakan tak senang tu tak betul, tapi senang insyaAllah. Itu jalan cakap. Kalau keuntungan tu memang ada keuntungan lah. Kerana kita buka klinik banyak. Anggaran tu berapa doktor dalam sebulan? Apa dia? Anggaran keuntungan tu berapa dalam sebulan? Contohnya saya nak bagi tahu awak. Contohnya saya nak bagi tahu. Cukai pendapatan yang kena bayar pada seluruh aktiviti klinik kita tahun 2019. 2019. Cukai pendapatan yang kena bayar 820,000. Cukai pendapatan kita. Akib boleh kira lah macam mana berapa banyak pendapatan. Lebih kurang tu lah. Tahun ni mungkin tahun 2020 mungkin dia mencapai cukai pendapatan kita. Nak bagi cukai pendapatan, tahu cukai pendapatan Jamtek 1.2 million. Itu pendapatan. Mana pendapatan kita macam itulah dia cukai, macam itu jumlahnya. Mana banyaklah pendapatan kita sebab kena terpaksa dibayar cukai. Saya tak boleh beritahu banyak sangat lah. Detail-detail tak boleh tahu lah. Tapi itulah dia punya anggaran dia. Okey. Okey, jelas doktor. Okey doktor, macam doktor cakap tadi, doktor akan buka lagi banyak klinik. Macam company doktor yang macam catering, benda tu doktor macam nak kembangkan lagi tak benda-benda tu? Macam mana tak dengar? Putus-putus lah soal awak. Okey, lepas ni doktor kan cakap nak buka lagi klinik. Ya. Okey, macam untuk company yang catering, company buat banner tu, doktor macam ada nak kembangkan lagi tak ke benda-benda ni? Setakat ni kita untuk banner board signboard kita ada beli klinik syarikat orang tu. Syarikat ni ada Cina punya, kita beli dan kita ambil dia kerja kita. Alhamdulillah dia bantu kita. Itu kita dah kembang lah. Jadi signboard kita ni sampai ke Terengganu kita buat signboard lah. Tu depan ni dah kembang lah. Itu tujuan kita. Jadi buat signboard dan banner dan sebagainya ni, pengiklanan ni dimonopoli ke bangsa lain. Bangsa lain yang buat. Dia monopoli lah. Kita mudah-mudahan dengan kita buat ni kita bantulah pekerja-pekerja banyak orang kita dan sebagainya. Ada. Apa? Ini nak cakap. Cakap. Daniel nak cakap. Kita kerja pukul 12 dia. Pukul 12. Boleh je. Ada satu saya nak tanya soalan. Sebelumnya ada tak tahap mungkin kejatuhan Siti Healthcare ni? Mungkin tahap kejatuhan, maksudnya macam ada masalah ke, contoh macam tak cukup staff? Masalah tak ada masalah lah. Cuma masalah pentadbiran sikit ada lah. Tapi cuma akibat dari pandemik COVID ni, kita tidak boleh buka 24 jam. Ada klinik dulu kita buka 24 jam. Tapi peraturan kerajaan tidak boleh benarkan 24 jam. Jadi pesakit kita agak kurang sikit lah. Tidak macam tahun-tahun lepas. Kedua, akibat daripada COVID juga, dulu klinik pesakit private ni
dia punya pesakit, kebanyakan pesakit, lebih kurang 20% ialah pesakit demam, jerit-berit, batuk kan. Kerana kalau nak pergi ke hospital panjang, nak queue dan sebagainya, jadi pergi private. Tapi kalau sekarang ni akibat dia COVID, ni sebab COVID ni, kalau orang demam, orang batuk je tak boleh datang klinik, terus pergi hospital. Jadi jumlah pesakit yang nak pergi klinik kerana demam dan sebagainya dah tak ada lagi. Yang itu pergi hospital. Jadi itu yang menyebabkan pesakit kita agak kurang je lah. Itu saja. Tapi dari segi lain, kerana orang COVID ni lagi banyak orang mengandung daripada orang tu. Jadi kita dapati banyak orang mengandung dan sebagainya masih kekal. Cuma saya sebut tadi pesakit-pesakit tertentu yang perlu dia klinik tak boleh rawat kerana sebab pandemik COVID. Okey. Seperti yang doktor cakap sebab COVID mungkin ada sedikit masalah. Jadi apa cara doktor menangani masalah tersebut? COVID ni dia masalahnya satu je. Kita ikut SOP je. Kalau kerajaan kata kita perlu screen pesakit datang daripada hospital, daripada masuk buat klinik kita ni mesti pesakit yang tidak demam. Take temperature. SOP ni take temperature. Ambil suhu badan dia. Kalau suhu badan dia panas, 37 ke 4 ke atas, pergi hospital. Tak boleh masuk klinik. Itu macamnya. Lain tak masalah. Kalau dia apa pesakit lain pun tak masalah. Penyakit diabetes, kenyam manis, sakit stroke, hypertension dan sebagainya tu boleh. Kecuali dia demam. Demam saja kita screen demamnya, SOP kata pergi hospital. Tak boleh pergi klinik, tak boleh manage. Mesti buat swab untuk pastikan dia tidak COVID. Itu saja. Dari segi kalau ikut SOP Kementerian Kesihatan, beres. Itu dia. Okey. Jadi kawan-kawan yang lain ada soalan tambahan tak? Ada lagi ke? Jangan nak saya cucu saya dah gelisah dah. Okay, kalau tak ada apa-apa rasanya yang dia harap lepas ni kami dapat kontak lagi dengan doktor. InsyaAllah boleh. Tak masalah. Kalau apa-apa yang nak tanya tak? Kalau ada sekiranya macam ada yang nak bertanya lagi lah, macam ada soalan yang kami lupa nak tanya dalam WhatsApp. interview ni, boleh WhatsApp doktor? WhatsApp. Boleh kontak. Okay. Alright, no problem. Alright, terima kasih doktor. Okay, thank you doktor. No problem. InsyaAllah. Mudah-mudahan berjaya. InsyaAllah. Alright, terima kasih banyak doktor. Semoga sihat selalu doktor. Alhamdulillah. Amin. Alright.